Malam ni tiba-tiba teringat dengan kejadian kemalangan negeri yang terjadi di sebuah daerah di negeri Pahang pada tahun 2009. Semasa kejadian, aku berada di semester akhir dan sedang menjalani latihan praktikal. Kebetulan semasa kejadian aku bertugas di unit kecemasan. Pada pukul 11.30 malam, unit kami menerima panggilan ada kejadian kemalangan. Ketika pembantu perubatan sedang bersiap, kelihatan ada seorang melambai ke arah aku dan menggesa aku supaya pergi ke arah beliau. "Dek, siap sekarang. Ikut kami. Panggil seorang lagi kawan awak tu ya." MA Zul, bukan nama sebenar, mempelawak aku dan seorang lagi JP, jururawat pelatih, untuk mengikuti mereka ke lokasi kejadian. Wah, dalam hati aku ini peluang yang ditunggu-tunggu kerana bukan senang sebagai seorang yang masih dalam latihan praktikal mengikuti misi menyelamat. Kami menaiki ambulans dan menghala ke lokasi kejadian dengan segera. Menurut MA Zul, kemalangan yang digambarkan seperti kemalangan maut. Aku dan Ros, bukan nama sebenar, begitu teruja kerana sepanjang 3 tahun mengikuti kursus kejururawatan kami belum pernah mengendalikan kes-kes yang besar seperti kemalangan. Lebih-lebih lagi untuk turun padang ke tempat kejadian. Sejurus sampai ke tempat kejadian, aku melihat ada beberapa buah kenderaan parkir di tepi jalan dan ada 2 buah kereta perona polis dan sebuah jentera bomba. Kelihatan 2 buah motosikal dalam keadaan remuk. Keadaan agak gelap memandangkan jalan tersebut merupakan jalan kampung dan kiri kanannya ladang kelapa sawit. ML Zul segera turun dari ambulans dan mendapatkan anggota polis. Aku dan Ros menurunkan stretcher, manakala MA Zam, bukan nama sebenar, segera mendapatkan masa. Setelah diperiksa, ada 2 mangsa dan kedua-duanya sudah meninggal dunia. Menurut polis, kedua-dua buah motosikal tersebut bertembung dari arah bertentangan dan mungkin dalam keadaan laju. Buat pertama kalinya aku menguruskan mayat mangsa kemalangan ketika itu. Ketika bersama-sama dengan anggota polis mengangkat mayat tersebut ke atas stretcher, perasaanku bercampur bau, takut, ngeri, loya semua ada. Bau darah sangat kuat. Aku lihat Ros cuma berdiri kaku dan terkejut. Mangsa pertama terputus pergelangan kaki dan kepalanya hancur, manakala mangsa kedua bahagian kakinya terlipat 2. MA Zam berbisik kepadaku supaya melihat ke atas jalan raya dan sekeliling untuk mencari kaki mangsa yang terputus itu. Ketika berjalan ke arah ambulans, Ros hampir jatuh tersungkur. Aku segera mendapatkan Ros dan tiba-tiba aku melihat seperti bentuk kaki manusia berada di atas jalan. Aku segera memaklumkan kepada MA Zul dan beliau memberikan aku plastik dan sarung tangan. "Kutip," ujar beliau sambil tersengih. Aku pun pergi semula ke arah kaki tersebut dan membebel kenapa aku dan bukan MA Zul sendiri. Perlahan-lahan aku cuba memegang kaki mangsa tersebut. Lembik dan sejuk. Darah masih bersisa. Ya Allah, aku rasa seakan duniaku gelap seketika. Dalam keadaan samar-samar, aku cuba segera menyelesaikan tugas tersebut dan selesai semuanya sekitar jam 2 pagi. Kami kembali ke hospital bersama mayat kedua mangsa dan segera menghantar mayat tersebut ke unit forensik. Seminggu selepas itu, aku bertugas pula di ward medical. Semasa aku sedang menulis report, seorang jururawat meminta aku segera menghantar sampel darah ke tabung darah di tingkat bawah. Ini kerana jam sudah menunjukkan 4.45 petang dan ada masa cuma 15 minit sahaja untuk menyerahkan sampel darah tersebut. Aku mengambil keputusan menggunakan tangga untuk segera sampai. Selepas menghantar sampel darah itu, aku menggunakan laluan khas staf untuk menuju ke ward. Pada ketika itulah aku perasan yang aku telah sesat. Hospital tersebut masih baru ketika itu dan banyak bilik dan ruang yang masih kosong dan belum digunakan sepenuhnya. Aku terus melangkah dan mengikut papan tanda sedia ada. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh satu suara. "Cik, boleh saya tahu unit forensik kat mana?" Aku terus menoleh dan melihat ada seorang lelaki berbaju T berwarna hitam di belakangku. Aku terus memberitahu arah kepadanya dan dia segera berlalu. Dekat mana aku pernah melihat orang memakai baju T tersebut? Detik hatiku sambil kakiku terus melangkah. 2 hari selepas itu, semasa aku bertugas shift petang, sekitar jam 6 petang, aku didatangi oleh seorang lelaki dan bertanyakan arah unit forensik. Aku pun menyatakan unit tersebut berada di aras bawah. Tapi macam pernah aku jumpa dan lihat. Ya, lelaki tempoh hari yang memakai baju T berwarna hitam. Tapi kenapa beliau berada di ward medical dan ketika itu sudah habis waktu melawat? Dan juga kenapa beliau bertanyakan arah unit forensik lagi? Aku segera memberitahu kawanku bahawa aku pergi ke unit lain dan segera kembali. Aku bergegas mengekori kelibat lelaki tersebut. Kelibat lelaki itu kelihatan menghala ke arah tangga menuju ke bawah. Aku segera berlari dan mengekori beliau menuruni tangga dan memanggilnya. Beliau terus berjalan tanpa menghiraukan aku. Aku masih tidak berpuas hati. Mungkinkah penceroboh memandangkan ketika itu waktu melawat sudah habis? Mustahil pengawal keselamatan tak perasan kehadiran lelaki itu. Ketika tiba di kawasan bilik kosong, tiba-tiba beliau berhenti dan menoleh ke arahku. "Betul kan laluan ni?" Aku pun segera mengangguk.
Encik nak ke unit forensik kenapa ya? Kemarin pun encik ke sana juga. Dia diam dan tunduk. Tiba-tiba, kaki saya mana Encik? Suaranya bertukar garau dan bergema seolah-olah menangis. Aku terkejut dan kakiku lemah menggigil. Aku segera tunduk dan mengelak untuk memandang ke arahnya. Sah, lelaki ini bukan manusia. Itu syaitan yang menyamar menjadi manusia. Ketika itu pandanganku menjadi kabur dan gelap. Aku tersedar dan aku lihat ada 2 orang pengawal keselamatan berada di sisiku. Mereka bertanya apa yang terjadi. Aku cuma mampu menggelengkan kepala dan melihat jam telah menunjukkan jam 7:30 malam. Aku melihat sekeliling, lelaki tersebut tiada. Aku meminta bantuan pengawal keselamatan tersebut menemaniku pergi ke unit kecemasan. Aku ingin berjumpa dengan M.A. Zul ataupun M.A. Zam. Nasibku agak baik kerana keduanya bertugas ketika itu. Dan aku segera memaklumkan kejadian yang terjadi sebentar tadi. Mereka berdua bergegas mengajak aku pergi ke unit forensik dan berjumpa dengan pengawal yang bertugas dan menceritakan kejadian yang baru berlaku sebentar tadi. Pengawal tersebut mengatakan memang ada melihat lelaki yang dimaksudkan mundar-mandir di hadapan unit itu, tetapi tidak bercakap sepatah pun. M.A. Zul meminta kebenaran untuk memeriksa peti simpanan mayat. Ya, cebisan kaki mangsa kemalangan itu masih tersimpan rapi dalam plastik dan masih berada dalam peti beku tersebut. Dan yang pasti lupa untuk diserahkan sekali semasa ahli keluarga menuntut mayat itu untuk ditanam bersama. Keesokan harinya, M.A. Zul mewakili pihak hospital menghubungi keluarga mangsa meminta maaf di atas kecuaian staf yang bertugas kerana terlupa menyerahkan cebisan kaki untuk ditanam bersama mayat tersebut. Alhamdulillah semuanya telah selesai dan keluarga mangsa berterima kasih kerana pihak hospital bertindak segera. Dan untuk makluman semua, mereka pun tidak menyedari cebisan kaki mangsa terlupa untuk diserahkan memandangkan keadaan mayat mangsa yang agak parah dan telah disempurnakan di hospital oleh pihak berwajib. Kaki saya mana Cik?